Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya muliakan barisan kepimpinan Surau An-Nur, yang saya raikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala dapat kita bertemu hari ini, yang mana kita tidak merancang, tapi Allah Ta'ala membukakan jalan. Kita berusaha dengan keinginan dan kekuatan kita, dengan kudrah dan iradah kita untuk hadir. Maka saya ni sebagai orang Negeri Sembilan, orang putih sebut kalau tengok bola ni super sub. Super sub ni penyerang simpanan tapi selalu skor. Dia orang penting juga sebenarnya. Kita orang dekat. Saya kata baru ni saya jumpa dengan Qadi daerah Seremban, Ustaz Amrul Al-Haz. Saya kata, Ustaz, saya ni orang panggil, yang penting dalam Negeri Sembilan insya-Allah sampai. Siapa lagi kalau nak berbakti dekat tanah tumpah darah ni, ataupun bumi kita, tempat kita membesar, kalau bukan kita ni boleh pergi jauh-jauh, takkan dekat tak boleh pergi. Yang penting kosong sampai. Ini memang saya tak ada kuliah, tuan-tuan. Kalau tak, entah makan apa lah lepas maghrib, makan, tengok TV tersandar kan. Jadi sama-sama, bukan sekadar saya nak kongsi, tapi tuan-tuan menggerakkan saya supaya mengisi waktu malam ni. Jadi tajuk yang saya pilih, seperti saya beritahu pada Encik Zul, saya pilih tajuk bicara kematian. Betul Encik Zul, bicara kematian. Cakap menakutkan tajuk ni, Ustaz. Sebab apa? Sebab saya baru tamat minggu lepas, Selasa. Tua. Saya diberi tanggungjawab oleh pejabat agama Islam daerah Port Dickson, qadinya Ustaz Syafi'i, dulu Jabatan Mufti, selama 5 minggu untuk pusing 5 buah masjid. Tiap-tiap minggu, Isnin, Selasa, 8 pagi sampai 1 petang, saya dengan masjid-masjid yang tersebut. Buat apa? Hari Isnin, klinik Al-Fatihah. Kita panggil klinik Al-Fatihah sebab kita kenal pasti penyakit manusia, umat Islam, orang-orang Melayu kita, orang Port Dickson, apa sakitnya dalam Al-Fatihah. Kita bagi dos ubat. Selasa kita buat kursus jenazah senang faham. Kita tekankan yang wajib dan apa sunnah-sunnah yang dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saya bawa tajuk bicara kematian ni sebab benda tu fresh lagi. Dia tak boleh tinggal ilmu, tuan-tuan. Saya sendiri pun kalau buat pengurusan jenazah, tinggal kejap kan, dia blur. Dia bukan tak tahu tapi blur. Nak cakap Arab lah, tiba-tiba nak cakap Arab, keluar pelik-pelik bunyi ni, tuan-tuan. Jadi hari ini bicara kematian. Jadi setiap kematian ni, tuan-tuan, dia fitrah manusia. Pertama lahir, nombor 2 akan mati. Dan tuan-tuan kena tahu, bila lahirnya seorang hamba Allah ni, fitrahnya gembira. Betul tak? Orang gembira. Mana ada lahir-lahir anak, cucu orang sedih, gembira. Tuan-tuan tanyalah seronok kurniaan anak ni. Nombor 2, fitrah manusia mati. Bila mati, fitrah dia manusia akan sedih. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, saya kongsikan satu hadis daripada riwayat Bukhari, ya, dalam Sahihul Bukhari, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Idza wudi'atil jenazah, bila diangkat jenazah. Kata Nabi apa? Bila diangkat jenazah, idza wudi'atil jenazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, dan diangkat ke atas bahu sekumpulan lelaki, atau dibawa di atas bahu sekumpulan lelaki. Bila jenazah dah diangkat, letak atas bahu, ditandu sekumpulan lelaki. Apa yang terjadi? Inilah kisah yang sahih. Banyak kita selalu dengar mitos lebih, kan? Ini benda yang betul. Kata Nabi, fa in kanat salihatan qalat, kalaulah jenazah itu jenazah yang soleh, maka dia akan berkata apa?
qaddimuni. Jenazah ni kata qaddimuni, bawalah aku cepat, kata jenazah ni. Bila orang mati, kita tengok orang angkat jenazah dalam keranda tu, kita tak dengar tuan-tuan. Ini Nabi SAW bagi tahu benda yang betul. Kalau dia orang yang solihatan, orang soleh, maka dia berkata apa? Qaddimuni, bawa aku cepat. Maksudnya dia tak sabar nak pergi ke alam, ke kubur dia sendiri, kubur yang dah ditetapkan Allah Ta'ala kat mana dikebumikan. Tapi kata Nabi SAW, wa in kanat ghayra salihatin qalat, maka dan jikalau dia ini orang yang tak soleh, orang yang tak beramal soleh, maka dia kata apa? Maka jenazah ni akan berkata qalat li ahliha, dia akan berkata ataupun cuba berkata-kata dengan ahli keluarganya. Qalat li ahliha, apa kata dia? Ya wailaha. Dalam Quran ni kita biasa dengar wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Dua-dua surah tu dekat juzuk 30. Maksud perkataan wailun ni maksudnya kecelakaan, bukan kecelakaan tetapi kecelakaan yang sangat besar. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan yang besar bagi orang yang suka mengadu domba, suka melaga-lagakan orang. Wail, celaka kata Allah Ta'ala, tak ada kias. Nombor dua, wailul lil mutaffifin, celakalah, kecelakaan yang besarlah pada orang yang menipu timbangan. Meniaga, hati-hati, jangan tipu timbangan, jangan menipu orang. Celaka besar kata Allah Ta'ala. Tapi dalam ni kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari ni ataupun daripada Abi Sa'id Al-Khudri ni, kata Nabi SAW, orang yang tak soleh dia akan kata dekat ahli keluarga dia, walaupun ahli keluarga dia tak dengar, ya wailaha, kecelakaan apakah ini, kata jenazah, aina yadhhabuna biha, korang nak bawa aku pergi mana ni? Korang semua ni nak bawa aku pergi mana? Takut sebenarnya. Dia tahu dia tak cukup amal soleh. Kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai'. Yasma'u sautaha kullu syai'. Kata Nabi, segala makhluk dengar, segala benda dia dengar. Sekecil-kecil semut sampailah ke sebesar-besar makhluk yang memburu apa dia? Burung helang. Contohnya burung helang sekarang tuan-tuan banyak, mungkin nak cari makan susah lah. Isingnya dulu nak jumpa helang payah. Saya kat kampung naik ke atas, jiran-jiran saya dia dapat tangkap, dia perangkap dalam reban. Besar tak besar burung helang ni, duduk kan atas kursi plastik tu macam budak-budak duduk. Dahsyat burung helang ni, subhanallah. Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan hebat. Segala makhluk dengar. Kalau ada burung kat situ, burung dengar. Kalau ada nyamuk, nyamuk dengar. Semua dengar. Illal insan, kata Nabi. Kata Nabi, kecuali manusia. Manusia tak dengar. Kalau dengar lagi tuan-tuan, angkat-angkat jenazah hantar bahu, cepatlah bawa dan melompat tuan-tuan. Untuk imam pun terlepas tuan, ustaz pun apa cat kau gila bawa. Tapi ini sahih kan, hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari. Kalau riwayat Bukhari ni ke antara yang tingginya. Kata Nabi berkata-kata tapi kita tak dengar. Bahkan kita akan lebih terkejut kalau tiba-tiba jenazah cakap, kecelakaan apa ni? Kau nak bawa aku pergi mana? Terkejut lagi. Kita tengok cerita tanah kubur pun terloncat-loncat. Yang terbaru ni hari Sabtu nanti kan, berdiri atas palang rumah tu kan, orang tu buat perjanjian dengan setan. Saya tengok semalam tayangan perdana tu, itu pun terkejut tengok kan. Orang yang dia tengok tutup sound. Pelik saya tengok cerita tu tutup sound. Macam mana nak takut? Tak payah takut lah ngantu ni ya. Kemudian kata Nabi SAW, walau sami'al insanu la sa'iqa. Kata Nabi, dan kalaulah didengari oleh manusia, maka mereka akan pengsan. La sa'iqa. Kata Nabi, manusia akan pengsan. Maka itu hakikatnya tuan-tuan. Manusia ni dia tahu dah nasib dia. Sampaikan jenazah telah tahu nasib dia bagaimana. Kemudian bila masuk ke alam kubur, manusia ni akan tahu dia ni ke neraka, ke syurga. Clue. Kalau dia dapat taman-taman syurga, bermakna dalam kubur dia luas, maknanya insya-Allah 99%, 95%, 97% syurga lah dia, melainkan beberapa sebab lain. Kalau sempit lubang kubur dia, rasa liang-liang lubang-lubang neraka, maka aku ni tak ada can agaknya. Dan mengikut pendapat ulama ni,
Alam barzakh ni lebih panjang daripada alam dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hidup 70 tahun, alam barzakh tak kurang 140 tahun, atau melebihi umur tuan-tuan hidup 70 tahun. Bayangkan kalau kita pergi kubur, tapi tak elok tengok. Imam Syafi'i tak bagi baca-baca dekat batu nisan ni, nama orang, tarikh. Tapi tuan-tuan kadang tengok tahun ke bumi mati 1900. Berapa tahun dah mati? Kan? 100 tahun kan, 120 tahun tuan-tuan. Mungkin dia mati ketika tu umur 60 tahun kan, maka dia dah hidup, dia dah duduk di alam barzakh sekali ganda umur dia. Belum kiamat lagi tuan-tuan. Kalau baik amal dia, tenanglah di alam kubur. Kalau tak ada amalan dia teruk, habislah dia. Ya? Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, itu mukaddimahnya. Maknanya itu kalau tuan-tuan nak cerita ke orang, silakan. Jenazah bercakap, semua makhluk dengar, semut dengar. Kalau anak cucu tanya kan, burung dengar. Burung-burung pun teruk orang ni. Kalau ya wailaha, kalau yang sebut kecelakanya, apalah kecelakaan yang menimpa aku ni, kecuali manusia. Kalau tak, pengsan, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila saya buat kursus jenazah ni, saya buat pagi teori, petang praktikal. Saya nampak tak kurang setengah jam sesi soal jawab aja. Kalau ikutkan dia akan pergi lebih lama lagi, sebab rupanya orang ni tak berani nak libatkan diri dia untuk uruskan jenazah, sebab dia takut complicated, katanya. Banyak benda yang susah. Tapi bila orang mati, tuan-tuan kena selesaikan 4 dia perkara. Pertama, ingat 4 dia asas pokok dia. Pertama, tuan-tuan kena mandikan dia, kan, bersihkan dia. Nombor 2, kapankan dia. Nombor 3, solatkan dia. Nombor 4, tanam. Balik, selesai. Yang buat berat kenapa? Kita tak dapat bezakan yang mana adat, yang mana ibadat, yang mana boleh adjust, yang mana wajib buat. Kan itu masalah. Sebab itu jadinya, apa hukum menguruskan jenazah ni? Macam solat jenazah, mandi, fardu kifayah. Contoh qiraah orang qasan surah An-Nur ni, sebahagian dia buat, yang lain lepas. Itu fardu kifayah. Tapi jadi sekarang fardu tak payah. Dia asalnya fardu kifayah, tapi jadi fardu tak payah. Sebab apa? Ada tok imam, ada tok Bilal, ada siap, biar dia buat. Siap tu sampai meninggal, sampai hujung umur pun masih mandikan orang, tuan-tuan. Kita kena pupuk orang punya keberanian untuk terlibat dalam pengurusan jenazah. Lebih-lebih lagi untuk kaum kerabat dia, suami dia, isteri dia, bapa dia, mak dia, anak dia. Takkan nak lepas tangan kat orang. Kita ni lebih afdal, tapi orang kita bab main afdal ni dia paling power, tuan-tuan. Contoh saya kata, silalah tuan, solat jenazah untuk ibu tuan kan, untuk ibu tuan. Tak apa, imam lagi afdal. Celah mana afdal anak afdal. Kalau kata susah nak belajar semayang jenazah ni, solat jenazah ni, sehari boleh pandai, tuan-tuan. Bacaannya kita baca hari-hari kan, doanya pendek-pendek, tak perlu nak pegang kertas pun. Macam mandikan jenazah, orang akan pantau. Tapi kalau kita ada ilmu, kita boleh menjadi orang yang memandi, menyiram, menggosokkan. Just siap tu bagi arahan saja. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya, kalau kita nak sentuh 4 perkara ni, sedikit lah secara permukaan, surface dia. Pertamanya, bila orang mati, kita nak mandikan jenazah ni, tak ada benda susah, tuan-tuan. Mandi jenazah ni, ada 3 je pula perkara yang kita perlu titik beratkan. 4 urusan orang mati, ini yang utama saya sebut tadi. Saya pergi yang nombor 1, bila mati orang tu, kita nak kena mandikan dia dulu. Bila nak mandikan, tuan-tuan kena buat 3 benda. Pertama, tuan-tuan kena bersihkan dia, atau bahasa lain, cebokkan dia. Macam mana tuan-tuan yang perempuan istinja ketika hidup. Bezanya, dia dah tak boleh buat, tuan-tuan tolong istinjakan dia. Basuh depan, basuh belakang, cuci telinga, cuci lubang hidung, cuci mulut, cuci kuku tangan, cuci kuku kaki. Bersihkan dia. Sebelum nak mandi jenazah ni, ada 3 benda kena buat. Dalam mandi jenazah ada 3 cabang. Kalau ke Peterminda tu, pertama, cebok dan bersihkan dia daripada najis. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan macam dah tak biasa berwuduk. Kemudian tolong, bahasa dia tolong wudukkan arwah. Niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib. Itu je yang wajib dia, yang wajib basuhnya. Kalau nak buat sunatnya tu, ialah sunatnya kumur-kumur. Tapi satu je yang tak boleh buat jenazah, tak ada kumur-kumur. Kalau tuan-tuan masukkan air, kemudian tolak kepala dia keluar, tersedak, nanti pengsan. Pengsan, tuan-tuan.
Sedangkan banyak mitos orang, dia kata jenazah hidup balik lah apalah. Kadang-kadang jenazah ni dia ada tindak balas kimia dia, sebab dia dah keluar roh di badan dia. Biasa jenazah sendawa ni tuan, dia tak boleh kentut dah. Hanya orang hidup dia boleh kentut, meneran. Dia angin terkumpul, gas terkumpul tu dia keluar melalui sendawa. Biasa kalau jenazah kaki ibu, jangan melompat pula, kata saka pula. Memang dia ada kadang-kadang nombor dua, kadang-kadang tangan terangkat macam bergerak. Kita sembelih lembu ayam kena bergerak lagi kan. Tindak balas badan ni ada otot-otot tu macam ni lagi kan, bergerak. Ada kes dia bangun 45 darjah, duduk macam tu lah, lari orang gini, tak buka bumbung mati tadi ni. Padahal tindak balas kan, biasanya tu ada dalam sains ni pun ada. Tapi tuan-tuan buat benda tu. Pertama, mesti bersihkan dia. Nombor dua, wudukkan dia, tapi tak ada kumur-kumur. Kumur-kumur gantikan dengan kain bersih, basah dengan air. Bersihkan gigi dia macam alat-alat gosok gigi. Tapi tak boleh pakai berus gigi, sakit. Tak boleh pakai kain sugi. Kain basahkan dengan air, kain bersih. Kemudian muka, tangan, kepala, kaki cukup. Kepala, telinga, kaki cukup. Macam mana kita wuduk ketika hidup, kita tolong dia wuduk. Akhir sekali mandi, ni paling takut orang. Mandi sebenarnya wajib meratakan air ke seluruh tubuh badan jenazah, di celah-celah lipatan ataupun dekat mana ada pelipat-pelipatnya. Kena lalu air semua, macam mandi wajib. Cuma kita ada buat air wangi ni kan, seperti sunnah Nabi SAW. Kalau tak ada air mutlak pun dah cukup, macam mandi wajib. Maka selesailah mandi jenazah. Orang kita pening, ibu-ibu. Paling pening nak pakai bahan apa pun lama fikir dah. Nak cari daun bidara payahnya ustaz. Orang dah tak ramai tanam daun bidara kan. Tak ada daun bidara, nak cari akar sintok. Dia air wangi yang pertama tu. Kalau sunnah Nabi SAW dia sebut irsiluhu bima'in wasidr. Pakai bidara, tapi apa yang wangi, tak ada najis, tak ada alkohol, gunalah. Tak ada, sebab tu saya tak letak dalam slideshow saya tak letakkan bidara, saya letakkan wangian, air yang wangi. Maknanya kalau ada bidara, setengah tempat akar sintok, sesetengah tempat dia pakai bunga-bungaan wangi, sesetengah tempat dia bancuhkan serbuk cendana. Banyak option. Tak ada pun, masa saya kecil-kecil saya bisa tengok dia parut sabun tu kan, ataupun shampoo dia bancuh je, shampoo yang bahannya suci, jadikan air wangi. Itu sunnah je, wangi. Kemudian yang kedua, kalau air tiga lah, saya tak pakai air 9, saya pakai air 3. Yang kedua air mutlak. Yang ketiga kapur barus punya air. Kalau tak ada pun, asalkan air diratakan ke seluruh tubuh jenazah, air mutlak pun cukup. Selesai, mandi wajib. Itu benda orang takut nak mandikan jenazah kan. Sedangkan yang paling afdal memandikan kerabat terdekat. Kalau arwah itu lelaki, ahli keluarganya paling dekat, anak-anak lelaki ni kan mandikan. Tapi dalam Islam yang boleh jantina lain memandikan, itulah kerabat terdekat dia. Kalau seorang lelaki mati, yang boleh mandikan dia anak lelaki, bini dia, anak perempuan dia, walaupun lain jantina. Adik-beradik dia pun walaupun perempuan tak boleh, tak digalakkan untuk memandikan abangnya. Kita mesti nak terlibat. Isteri basuhkan kepala suami, anak lelaki basuh badan anak perempuan, siramkan air. Saya biasa jumpa satu keluarga je uruskan jenazah arwahan seorang lelaki, anak beranak dimandikan. Power tuan-tuan. Itu perlukan ilmu lah. Tapi pokok pangkalnya, kalau 20 kali 30 kali pergi kursus jenazah pun, kalau keberanian tak ada, tak boleh. Dia kena ada praktikal kan. Cakap berdega-dega, tengok jenazah pengsan, bau kapur barus, kuning bala dia. Ada orang tuan, dia bau kapur barus tu, dia ingat mati kan, dia berpeluh-peluh. Orang lain bawa wangian kat negara lain kan, dia bau je kapur barus, dia pusing aja kan. Apa, kita akan kembali kepada tanah, tempat asal kita. Jadi itu pertama, mandikan. Orang rasa risau sebab dia tak tahu konsep, dia risau tak cukup bahan, dia risau susah. Sedangkan mandi itu senang, lembut-lembut terhadap jenazah. Ratakan air, selesai. Yang keduanya tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, kita kena uruskan kapan dia kan. Bab kapan ni pun selalu juga orang risau. Ada kapan ni kita nak membalutkan jenazah, jangan nampak aurat-aurat dia kan. Laki 3 lapis sunnah, perempuan 5 lapis wajib selapis saja. Itu pun orang pelik, dia selalu bertekaknya bab nak pakai serban tak pakai serban kan. Setengah tempat berserban, setengah tempat tidak. Nak berjubah kamis perlu atau tidak bukan wajib. Yang penting membalutnya dengan kain kapas.
kan, yang dapat menutupi tubuh dia, tuan-tuan. Jangan kita, kalau kita tengok cerita sahabat Nabi yang makam kuburnya dekat Ma'rakah Uhud, di kawasan perkuburan Uhud, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dia ni anak orang kaya, tapi wafatnya tak tinggal apa melainkan kain untuk balut jenazah dia. Itu pun tak cukup, tarik kaki nampak kepala, tarik kepala nampak kaki. Nabi SAW menangis pada jenazah Mus'ab kerana dia kata, untuk Islam sampai kau tak ada benda. Kita segala benda ada kan, ibu-ibu. Macam orang perempuan, saya buat kursus tu, ada orang perempuan kena raikan. Orang perempuan sama basicnya. Bezanya bila kapankan perempuan, kita akan tutupkan kepalanya dengan tudung ataupun telekong. Bab tudung tu yang bahaskan lama, ibu-ibu. Tempat saya tudungnya ropol lain, ustaz. Saya ngaji kat kampung saya, lain, ustaz. Dia punya ropol macam ni pula. La ilaha illallah. Sebab saya ajar satu jenis tudung tu bentuk segitiga, ada tali diikat. Saya kata buatlah ropol. Paling senang telekung. Tapi sediakanlah telekung yang cantik-cantik. Sebab tu kena perbaharui telekung. Kita nak bawa mati telekung tu senang. Ataupun beli satu telekung, letak dalam almari, bagi tahu dekat anak perempuan kita, suami kita. Dalam kalangan keluarga kita ni, contoh ada 3 orang perempuan, siapa mati dulu, telekung tu dia akan gunakan. Kemudian kena renew baru. Senang, ada khusus. Tapi selalu meninggal ada orang bagilah. Jangan pula tinggalkan telekung dah berkarat-karat kat sini. Dia dah longgar, dia bubur burush. Kena air semayang, kan air kan, berkarat kuning sini. Telekungnya makan dek hari kuning. Lagi yang elok-elok kan, nak menghadap Allah Ta'ala cantik-cantik. Tapi ada juga yang buat tudung. Tapi bila nak balut kain kapan tu pun persoalan banyak. Rupanya orang kita ni banyak persoalan daripada kerjanya berjalan. Kan? Kenapa macam ni, ustaz? Ustaz, macam mana kalau kita lupa nak bukakan ikatan kain kapan? Sebab orang kampung saya kata, memang saya dengar masa kecil-kecil, kalau jenazah lupa buka ikatan kain kapan, malam dia datang rumah imam. Mampulah kau imam, siap kau. Pernah saya dengar, ketuk pintu suruh buka. Masya Allah. Orang yang mati tak boleh nak kembali dah. Kalau ada pun nampak pun setan. Apa dia cakap? Itu setan nak menyesatkan manusia. Ada segolongan jin ni, tuan-tuan. Kalau kita belajar perubatan Islam, saya tak belajar pun, saya dengar perkongsian daripada tok-tok guru. Dia kata jin ni banyak jenis. Antara jin yang jenis yang biasa-biasa ni, kerja dia mengajuk sesuatu benda yang orang dekat tempat tu. Kalau kat situ tempat accident kan, dia akan mengajuk, menyerupai. Maksud mengajuk ni menyerupai benda yang orang terkenal kat situ. Maka dia akan menyerupai orang-orang mati accident. Ada kisah tukang kebun meninggal. Dia ni baik, tapi dia ni kerja rajin. Setan ni, jin ni, benda jahat ni, dia menyerupai si tukang kebun ni. Sampai orang kata dia ni bela apalah, dah mati pun datang kerja lagi. Padahal bukannya boleh makan pencen pun, dah mati. Orang kata dia ni rajin sampai mati. Tak, dia menyerupai apa yang orang takut kat situ. Sebab tu versi hantu ni lain negara lain, tuan-tuan. Sana Dracula, sebab orang takut yang muka macam Dracula. Sini orang paling pantang kain kapan, betul tak? Kain kapan lah dia muncul, bocor. Terlupa tak apa, tapi kita akan lepaskan setiap tali. Sebab tu ketika semua dekat belah kiri, sebab kita nak baringkan mengiring ngadap kiblat, susuk kanan dekat bawah. Ada tu kata ustaz, dia buka atas dengan bawah je, tengah-tengah tak buka. Tak mau, dia kata. Kecoh bona bab tali tu. Kan? Lotih bab tali tu. Tak apa kalau buka semua pun, sebab kita ni kalau tak cukup amal kita, confirm kita akan hancur reput, termasuklah saya, betul tak? Itu fitrah, masuk dalam kubur akan hancur di mamah tanah. Melainkan tuan-tuan adalah amalan yang tuan-tuan buat yang dapat memelihara, antara ni baca Al-Mulk ataupun orang yang hafaz Quran ataupun para nabi, para rasul, maka selamat jasad dia. Tapi sikit benar. Kan? Saya sendiri pun, saya kata kat mak, kat isteri saya, kita ni antara golongan yang mungkin hancur dalam kubur ni, kan? Amal soleh yang kita harapkan, kan? Tapi orang banyak risau benda tu. Jadi buatlah ibu-ibu. Kita ni lelaki mati, lelaki yang kena uruskan. Perempuan mati, perempuan dia kena uruskan mandi contohnya. Tapi bagi seorang isteri, dia boleh urus jenazah suami, mandikan. Walaupun lain jantina. Anak perempuan boleh mandikan jasad bapa dia. Itu special untuk ahli keluarga terdekat. Maka buatlah. Masuk telinga dia. Sebab apa? Itu bakti terakhir. Kalau ibu dan bapa kita ni, kita nak cuci, kita nak mandikan, kita basuh tangan yang
Dulu kecil-kecil ayun buayan aku kan, masa kecil-kecil tangan yang bersusah payah cebok berak aku. Hari ni tangan ni kali terakhir aku cuci untuk kali terakhir dekat dunia ni. Akhirat besok mudah-mudahan jumpa. Itu bakti untuk ibu dan bapa. Itulah anak-anak soleh yang didambakan oleh orang-orang yang dah pergi meninggalkan dunia. Kalau bapak kita tengok kaki dia, kaki pecah-pecah, ya Allah, baru aku selama ni bapak tak pernah tunjuk kaki dia letak kat bawah kan. Pecah-pecah kaki ni makan di hari. Inilah kaki yang membanting tulang menyekolahkan aku sampai aku kaya raya sekarang, disebabkan kaki ni cari rezeki. Tu tujuannya mandikan jenazah di keluarga kita, mak ayah kita. Sebab apa? Sebab bakti terakhir, supaya kita sedar diri. Inilah orang berbakti untuk kita. Bukannya sekadar keluar duit belanja besar-besar banyak-banyak, buat kubur mahal. Tuan, itu tak ada tuntut. Boleh cerita tentang kubur tuan-tuan. Kubur-kubur yang baru ada kat Negeri Sembilan ni, saya berborak dengan Qadi Ustaz Amrul Al-Has, pegawai agama daerah. Dia kata kubur-kubur yang baru ada kat Negeri Sembilan baru buka ni, jalan pantai Asdale. Lepas ni semua dia punya kepuk dia, kalang air dia yang keliling tu, sama jenis, sama pattern, sama saiz, sama harga, selaras. Ikut lot, penuhkan lot. Macam Rodotus Sakinah dekat KL, kat Selangor kan, Gombak sama, supaya tak ada siapa lebih, siapa makan tanah orang, tak ada. Bangku 4 tak ada dah. Tak payah membazir, betul tak? Tapi itulah anak-anak yang baik. Itu nombor 2 kapan kan tuan-tuan? Maknanya tak adalah pocong ke kan, mati. Dan kadang-kadang orang kata bulan Ramadan balik di rumah. Ingat, mudah-mudah jenazah nak balik rumah. Roh-roh yang bebas berterbangan ni, bebas bergerak ni, yang confirmnya para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Nombor 2, golongan syuhada yang mati berjihad, tumpah darahnya untuk menegakkan agama Islam. Bapa mak kita, isteri kita, suami kita tak boleh balik rumah. Kalau yang balik tiba-tiba peluk, usap kepala, cium pipi kita tu, pergilah cari ustaz. Itu bukan suami kita tu. Takut benda lain pula kan. Ada orang ingat macam tu. Balik dia cukup 30 hari, balik dia 100 hari, balik dia. Malam Jumaat dia berdiri je kat pintu aku berseram. Orang dah mati tuan-tuan. Terpisah dalam kita kan, maka terpisah kita habis. Putus. Sebab tu tersebut terputus semua amalan dalam hadis Nabi SAW. In qata'a amaluhu, maka terputus segala amalan, termasuklah anak bini nak bagi makan, tak ada lah. Kecuali 3 kan Nabi sebut. Mana putus? Putus hubungan kita, melainkan dengan 3 cara. Amal jariahnya, ilmu manfaatnya, dan doa anak solehnya. Itu je penghubungnya. Tak nampak kat mata pun. Tapi ada orang macam tu. Telepati, teleputu, tak tahulah, dia boleh nampak pula roh-roh. Pelik saya kan. Jadi hati-hati. Yang ketiga, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni jenazah ni bila kita meninggal dunia, kita kena segerakan pengubumian dia. Sunnah Nabi SAW, dekat mana meninggal, kat situ kita tanam. Meninggal di Senawang, maka qaryah yang terdekat Senawang kita tanam. Walaupun kita, kampung kita jauh, Nun di Perlis, tapi kita meninggal, rumah anak kita dah 2 tahun duduk dengan anak, tak sihat, anak kita qaryah Senawang contohnya, maka tanam dekat Senawang. Tak perlu nak tempuh perjalanan 8 jam, 9 jam, 10 jam nak bawa balik sampai ke Perlis jenazah kita. Itu tidak menepati sunnah, bahkan menyiksa jenazah. Tak ada keperluan. Jangan pula letakkan apa orang panggil wasiat. Sebab tu orang kena faham, wasiat ni benda yang syarak, yang mengikut hukum-hukum syarak, kita kena tunaikan. Tapi kalau yang melampau, apatah lagi tidak mematuhi syarak, berlawanan dengan syarak, ataupun sampai menyusahkan dari segi hukum manusia ni, menyusahkan, boleh kita tinggalkan. Kalau yang tak syarak, wajib tinggalkan. Contohnya, mak ni sakit dah lama mengidam nak pergi London, nak tengok Eyes of London, naik yang pusing tu. Kalau mak mati, kau tolonglah tanamkan mak dekat London. Itu tak payah ibu-ibu, betul tak? Tak payah dah. Sebab tu Nabi SAW ini contoh paling baik. Kita nak sambut Maulidur Rasul dah, dia adalah contoh ikutan yang paling baik. Dia panggil sebagai qudwatun hasanah. Sebab apa? Dia wafat, baginda Nabi SAW. Tuan-tuan kalau tengok kubur dia, sekarang kita nampak dari luar lah, kuburnya sama je bentuk macam kubur yang ada kat Baqi tu. Tanah, seketul batu letak tanda kepala dia.
kubur Nabi kita SAW, itulah pembaringan terakhir, tempat hamparan alas nipis dia baring sebelum dia wafat, sampai dia wafat. Mungkin diketepikan jasad yang mulia Nabi kita SAW, digali ke tempat dia baring tu, tanam kat situ juga ditanam. Maka Nabi-Nabi yang lain pun ditanam di tempat di mana dia wafat. Kita ni kemain jauh pergi tuan-tuan. Meninggal Australia, bawa balik Malaysia 3 hari baru tanam totalnya. Tidak akan menyeksa jenazah, betul tak? Saja-saja boleh berdosa hukum dia menyeksa jenazah. Sebab prosedur dia saya tahulah, nak bawa balik jenazah, bawa balik Malaysia ataupun merentasi sempadan antarabangsa ni, dia perlu dokumentasi. Yang paling saya confirm, perlu diawetkan, dia ada suntik cecair supaya tak berbau. Itu bukan tuntutan dalam Islam. Benda tak ada keperluan nak awet-awet pula. Ingat mumia ke? Kadang-kadang kena bedah, dibiarkan dekat bilik mayat tu lama, nak tunggu dokumentasi siap, betul tak? Saya pernah budak Malaysia meninggal kat Jordan banyak kali kan, sampai jenazah dah mula naik lah kan, baru jenazah jasad dah lama kan, accident dulu 3 orang 4 orang meninggal, nak tunggu keluarga sampai. Tapi bagus, setengah keluarga arwah ni tanam dekat Jordan saja, tak bawa balik Malaysia. Tapi yang buat balik tu tak boleh kata apa lah. Tapi tuntutannya tak elok lagi tanam kat bumi Nabi kan, masa tu Jordan contohnya kan. Sebab lama tersadai, dah dekat 2 hari kat situ, dah lepas urusan semua, nak bawa balik Malaysia, naik kapal terbang 12 jam. Duduk kat mana tuan-tuan? Tak ada, duduk atas seat, lari orang. Tak kat balik pinggang tu, apa gilanya. Letak dalam kayu tu, tutup rapat, letak dekat kargo bawah je, panas. Kemudian sampai Malaysia ada pemakaman terakhir pula. Ataupun daripada KLA nak ke kampung dia 7 jam. Total kat 3 hari jenazah terbiar je tu tuan-tuan. Sedangkan dia boleh ditanam lebih awal. Kalau orang kata mahal dia, saya tak nafikan. Dekat negara lain, orang luar meninggal, warga negara lain, ada yang minta duit bayaran untuk tanah kubur, terhad tanah dia. Tapi tidak semahal kos nak bawa balik, walaupun ditanggung kerajaan ke pihak sendirian ke membazir. 70,000 lah, saya dengar 70,000 macam tu ada juga. Ikut negara lain dia punya costing dia kan mahal. Katakanlah $1,000, 4,000 lebih nak bayar tanah kan, tanam dekat sana, di mana dia meninggal. Contohlah satulah, contohnya arwah adik-beradiknya pun di sinilah ceramahnya. Allahyarham Ustaz Harundin, meninggal di Amerika Syarikat, California tak silap saya tempatnya kan, California negerinya. Buat pembedahan jantung, pendarahan tak dapat, teruk pendarahan, meninggal. Dia tu tuan-tuan, ramai yang offer, anak murid dia bukan calang-calang, orang sayang dia. Lebih 3 orang yang saya tahu nak tanggung dia punya kos bawa balik jenazah, tanam kat Malaysia. Keluarga dia dah dipesan oleh arwah, wasiat dia, kalau aku berubat kat sini, aku ikhtiar ni, kalau meninggal sini, tanam sini, tak payah bawa balik. Tak perlu bawa balik, itu sunnah Nabi katanya. Dari Syifa mengeluarkan kenapa tak bawa balik, mengikuti sunnah Nabi, ada hadisnya keluar. Di mana meninggal di situ tanam. Jadi dia tunjukkan satu contoh yang baik walaupun dah meninggal dunia. Sampai ada lah pihak yang mulut jahat, itu memang mulut-mulut longkang lah. Dia kata mengubat orang kat Malaysia handal, dia sendiri meninggal kat bumi Uncle Sam. Ada, saya tengok kau hanjar betul. Dia kata meninggal di bumi Uncle Sam, meninggal bukan kat Mekah Madinah, meninggal kat Amerika Syarikat, tengah ikhtiar nak bedah guna ikhtiar moden. Kenapa tak guna baca ruqyah? Dia tu beramal harian tuan-tuan, tak ikut ruqyah dia. Itu namanya dia ikut saranan Nabi SAW dan agama kita, berikhtiar, betul tak? Pembedahan operation ikhtiar, dan dia mengikuti saranan Nabi SAW. Meninggal kat mana? Tanam. Dekat kawasan tu juga, California juga ada perkuburan yang khusus. Jimat puluh ribu, ratus ribu. Kau nak sedekah lah tanam arwah tuan guru kita. Sebab saya pernah tengok tuan-tuan, seorang ibu ni, ibulah saya faham, anaknya cari duit dekat Australia, meninggal, mati lemas ke apa budak lelaki tu. Mak dia minta kotipan nak bawa balik jenazah, dia perlukan 70,000 tak silap saya, costing semua dekat 100,000. Tak dapat, tak cukup sumbangan. Saya kata, ya Allah, kalau ada ahli keluarganya faham, nasihatkan, redha, ataupun kalau ada duit sikit, terbangkan ibu tu ke sana, tengok ke bumi sana je. Duit sumbangan orang lain, banyak lain boleh buat lagi, jariah, menyelesaikan hutang arwah. Dia cari. Kalau sakit tak apa, dulu ada orang yang kat Turki sakit, orang Malaysia kan, sumbang tuan, silakan, bantu dia untuk operate apa semua. Tapi kalau dah mati ni, roh dah tak ada ni, tanam di mana tempat dia meninggal dunia. Jadi boleh faham mana jenazah ni yang simpan lama-lama. Tapi kalau setakat duduk Senawang, kampung Labu, cakap ni orang Labu kan,
Logik lah nak buat balik tu tak? Kereta polis ada, sampai. Kan? Ini yang jauh beberapa jam-jam. Tu bukan sunnahnya tuan-tuan ibu-ibu. Mati kita tu selesai dah kan. Itu tuntutan dia. Maka kita tak dapat ikut cara Nabi SAW. Tak bolehlah tanam dalam bilik kita. Kita ada diwartakan, kita kalau ikut peraturan tanam di perkuburan yang ditetapkan. Kita tanam di qaryah kita sendiri. Itu dapat pahala sunnah Nabi SAW. Tanam. Boleh-boleh. Itu tak cerita pula. Bila kisah yang ketiga ni, ataupun bahagian yang ketiga ni, sebelum habis 4, sebelum tanam ni, saya tak sentuh lagi tentang solat jenazah. Solat jenazah orang risau sangat. Betul tak? 4 takbir ni solat paling senang. Tak banyak dia punya pergerakan dia. Tak ada rukuk, tak ada iktidal, tak ada sujud, tak ada baca tahiyat akhir pun, kan? Tahiyat awal tak ada, 4 takbir fardu kifayah. Lopek Allahu akbar, lintasan niat. Lepas takbir pertama qiyam, baca al-Fatihah. Tak hafal ke Fatihah? Hafal, betul tak? Saya rasa lah kalau orang perempuan boleh semayang dengan jenazah, orang perempuan lagi berani katnya. Sorry saya cakap, sebab saya lelaki orang putih cakap best man win. Ya? Orang yang kahwin 2 3 tu best man win. Kau tak tahulah. Lucky man, kau tak tahulah. Ya? Tapi lelaki mesti lelaki yang hebat. Tak, orang perempuan saya ada yang berani, betul tak? Dia pergi kuliah. Cuma saya tak boleh, ustaz. Kenapa orang lelaki tak boleh? Pernah seorang ibu tanya saya. Lepas takbir pertama, baca Al-Fatihah. Semua orang hafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua orang hafal. Lepas takbir kedua, kan, kita ambil masa sikit boleh? Jadi bila lepas takbir kedua, orang pening, ustaz, yang ni saya risau ni. Takbir kedua baca apa? Masya Allah. Lepas takbir kedua baca selawat ke atas Nabi. Yang dituntut baca selawat yang panjang, yang dalam tahiyat akhir. Ini selawat paling power kata Nabi SAW. Saya dah ulang banyak kali dah dekat meja ni. Selawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam selawat tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid. Betul tak? Tapi ustaz saya tak hafal, saya ni orang baru nak bertatih. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW dia ajar selawat yang paling ringkas, paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina pun tak ada, tak apa. Tapi jangan bergaduh. Baca Sayyidina pun tak apa. Penghormatan pada Nabi SAW. Nak bagi tahu paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu boleh ikut baca. Tapi ada juga yang tanya tu, tapi ustaz, kalau ada tak yang pendek lagi? Yang pendek lagi tak ada. Yang ada pendek umur. Yalah, kalau selawat pun malas baca, baik pendek umur tuan-tuan. Mustahil orang tak hafal, kan? Saya mengajar saudara baru, paling cepat dia orang ingat selawat kata Nabi walaupun pelat-pelat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab ini ibadah yang terbesar. Selain daripada tuan-tuan baca Quran, berinteraksi dengan Allah Ta'ala, berselawat ke atas Nabi ini adalah menyebabkan Allah cintakan kita, ampunkan dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Semayang, saya bagi contoh nak bagi faham. Allah Ta'ala perintahkan kita semayang, tapi Allah Ta'ala tidak menyolatkan kita. Tak ada, betul tak? Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat, Allah Ta'ala tak zakat pada kita. Allah Ta'ala suruh kita taat pada dia, Allah Ta'ala tak ada nak taat kat kita pula. Betul tak? Memang tak lah. Tapi Allah Ta'ala suruh berselawat ke atas Nabi SAW. Allah Ta'ala akan selawat ke atas kita dengan 10 kali selawat. Ini nak bagi tahu senang faham. Besar tak besarnya amalan selawat ni. Jangan malas-malas dengan buat main. Jangan sekadar baca selawat dalam solat dia tak cukup. Dan baca sikit-sikit dia. Baca duduk saja-saja pun jadikan amalan. Istighfar, selawat, 2 cukup lah. Satu kita dengan Allah Ta'ala, satu dengan kita dengan Nabi SAW. Lepas tu buat baik dengan orang sekeliling kita. Selesai lah. Tak payah tuan-tuan nak pakai serban besar ke, nak nak pakai jubah macam saya ke, nak jadi ustaz PU ke apa, tak payah, kan? Tapi dapat buat amalan banyak lagi bagus. Sebab orang kita tak tahu benda tu. Sebab selawat ke atas Nabi ni tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala. Orang yang dalam hadas besar boleh baca selawat tak? Boleh. Orang yang dalam riak baca selawat, selawatnya sampai. Tapi riak itu dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak berwuduk pun boleh baca selawat. Bahkan barang siapa yang berselawat sekali ke atasku, sabda Nabi SAW, Allah, bukan Nabi, tapi Allah yang akan berselawat 10 kali ke atasnya. Maka selawat. Oh senang je ustaz? Oh senang, dia kata. Baru 2 takbir.
Takbir ketiga, Allahu Akbar, baca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, wawasi' madkhalahu. Dia dah mulalah. Aku tahu sampai Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Panjang pula deh. Saya tulis dekat slideshow tu. Panjang ke? Tak apa, kita bagi diskaun. Cukup baca Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tak boleh sangat, Allahumma ghfirlahu, minta ampun untuk dia cukup. Yang penting dengan cakap Melayu pula, batalkan. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Bila kalau tak tahu benar, dalam hati je kan, ataupun kita istighfar je, astagfirullah, ataupun kita selawat ke atas Nabi juga. Tak ada masalah, dua benda tu boleh gantikan. Okey, selesai. Yang keempat, saya tulis kat slideshow tu. Lepas takbir keempat, kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lagi dia jelek peci. Jelek peci. Lagi dia tak hafal ustaz. Tak hafal. Kita Islam ni agama yang meraihkan umatnya, agama yang pertengahan, yang bukan memaksa-maksa perkara-perkara sunat ni. Maka tak boleh taruh bagi salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Tak tahu bagi salam, tak tahulah. Jangan sampai kita yang bagi salam kat dia pula. Tapi syaratnya dia kena duduk depan imam. Memang dia tak nak lah, ya? Jadi jenazah lah. Kan orang bagikan salam untuk dia. Itu orang risau. Senang dia bapak-bapak. Maka bila ada ibu bapa kita meninggal, dia meninggal hari ni, nak tanam berapa jam, kita tengok balik kan panduan-panduan dia, cuba solat jenazah untuk mak dan ayah kita. Orang yang mati ni, dia dah memang terputus hubungan, tapi buat baik dengan dia, orang yang rajin pergi urus jenazah. Ingat lagi tuan guru Ustaz Dr. Yusri, Imam Besar Masjid Negeri kan, pergi kuliah dia cerita Nabi SAW ingatkan buat kebajikan dekat jenazah ni. Kalau boleh angkat sama-sama, kalau boleh mandikan, kalau solatkan. Kubur nampak, bagi salam. Sebab orang yang rajin bagi salam dekat ahli kubur, rajin ziarah orang mati ni, dekat alam kubur nanti, alam barzakh nanti, ahli kubur kenal dia. Dia ni suka dengan, dia ni tak sombong dengan kita. Kalau kita sombong, maka mereka pun sombong dengan kita. Jangan pula saya meninggal senyap ustaz, macam mana orang sana nak kona? Kita je nampak tanah perkuburan Senawang, Labu, nilai, tapi alam kubur itu sama. Alam barzakh itu sama. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak rajin hantar kat mak ayah kita, arwah-arwah lain terang kuburnya, terang tempat tinggalnya di alam kubur, kita mak ayah tak ada lampu, gelap aja kan, anak-anaknya teruk rupanya. Sebab tu orang tanya, apa maksud wa waladin solihin yad'ulah, dan anak-anak soleh yang mendoakan arwah, yang hadis Nabi SAW sebut tu. Bukannya anak yang dah belajar agama saja, bukannya ustaz, bukan ustazah, tetapi anak yang terdetik hatinya nak mula mendoakan ibu dan bapa, maka dia telah selangkah mula jadi anak yang soleh. Doa kan? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala, kalau orang tanya ustaz, jenazah kedudukan kat mana? Sama kita dengan azan lelaki, macam mana nak ingat lelaki punya kepala dengan perempuan punya kepala? Belah mana? Sunat dia. Nak ingat lelaki kepalanya belah kiri imam, kakinya belah kanan imam. Ingat huruf L dalam perkataan bahasa Inggeris, left. Lelaki kepalanya kiri, berdiri di paras bahu, lengan atau leher, sinilah, sekitar sini. Imam berdiri setentang dengan tu. Perempuan kepalanya belah kanan, macam mana nak senang ingat? Tapi P bukan R, right. Kanan right tu tak? Saya kata nak senang ingat, woman always right. Boleh faham? Wanita sentiasa betul, jangan sangkal dia. Jadi woman always right, that's why kepala mereka di sebelah kanan, right. Saya senang ingat. Sebenarnya kita ambil P-E-R, R tu kan, right, belah kanan. Berdiri imam setentang dengan pinggang. Ada orang poning kepala, ibu-ibu, bapak-bapak, bila nak semayang jenazah perempuan, nak berdiri kat pinggang kan, dia tanya lelaki orang tu, belah mana pinggang bini kau ni? Imam nak berdiri. Sebab kadang-kadang imam tu bukan imam yang ni, biasalah kan, kadang-kadang ahli keluarga dia, teman suami dia pula poning-poning. Orang perempuan yang uruskan jenazah, mana pinggang bini dia, takkan nak carilah kat mana yang ramping ni, bentuk Kongo kan. Tak ada bentuk-bentuk Kongo dah ibu-ibu. Kapan tu sama lurus je kan, tak nampak bentuk badan lah.
Senang aja. Kira tali dia. Tali ada 5. Kapan jenazah? 1 kat toncet atas, 1 dekat bahu ni, tangan. Nombor 2, nombor 3 dekat pinggang, nombor 4 lutut, nombor 5 dekat ujung toncet dekat kaki. Jadi kita cari tali nombor 3. Mana tali nombor 3? 1, 2, 3. Berdiri dah setentang tu. Dan belajar dengan ustaz berdiri setentang dengan pinggang. Dia panggil anak dia, tadi kau ikat mak kau pinggang dia belah mana? Jangan pergi gabar-gabar pula. Ya. Belah mana pinggang? Andai tersilap berdiri pun tak ada masalah. Yang penting solatkan dia. Tapi ada satu tempat, jenazah lelaki maupun perempuan, kepalanya tetap belah kiri, kakinya belah kanan. Di mana? Di Masjidin Nabawi. Sebagai adab kita supaya kaki tidak diarahkan ke Raudhah min Riyadil Jannah, atau diarahkan ke rumah Nabi, atau lebih tepat lagi maqam ataupun kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat Madabawi semua sama arah. Boleh ibu-ibu apa ya? Bab itu yang orang risau. Macam mana ni ustaz? Kan itu yang ketiga, dan yang selesai solat dan jangan risau. Kita Muslim PKPP ni lagi kena aplikasikan, gunakan. Solat jenazah, 1 baca yang pendek-pendek tadi. Nombor 2, lepas solat tu jangan baca panjang-panjang lagi. Baca 3 Al-Fatihah, 3 Kul cukup, kemudian terus doa. Kalau rasa keadaan mendesak, talqin pun pendekkan dia. Wahai manusia yang hidup sekelilingku, ketahuilah, bersedialah bahawasanya kita akan menghadapi apa yang si mati ni hadapi. Talqin lah tu. Jangan mengelabah pula. Mana skrip. Nak skrip juga berlakon tu. Pening kepala. Sebab tu saya, ibu-ibu, bapa-bapa, saya pernah pergi Pahang sekali. Kawan saya, bapa mertua dia meninggal. Dia kenakan saya, dia suruh saya baca talqin. Tetamu baca talqin. Saya kata, kau lah baca, mertua kau meninggal. Ambil berkat. Berkat cara mana? Dia kata. Tapi saya tak boleh tolak depan orang kan. Orang keliling dari keluarga dia. Boleh lah, piu. Asal piu dia kena tembak. Kata. Aku tetamu, aku orang luar. Dah solat saya dapat lari. Sebab YB kawasan tu ustaz, YB solat kan. Selamat aku. Masa tu saya pergi ambil wuduk, lambat sikit ambil wuduk kan. Kita tak nak lagi tu orang luar. Talqin kena. Kita pun memang tak bawa lah buku talqin. Nak cari dekat Google, tengok line tak ada. Padan muka kau. Ingat lagi kat Sungai Lembing. Eri nak jalan ke Sungai Lembing, Pahang. Kemudian saya kata nak buat macam mana? Peduli apa? Kita hafal beberapa ayat Quran, nak selang-seli kan, saya buat skrip sendiri lah. Saya baca kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat 185 surah Ali Imran kan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kemudian saya bantai. Saya cakap untuk orang hidup. Hari ini bapa kamu telah masuk ke alam lain. Tak ada peluang untuk kamu nak belanja makan, nak usap kaki dia. Kamu pasti menyesali kalau andai kata kamu tidak meluangkan masa yang cukup. Tapi ayat ni betul lah kan. Orang ni kat tepi kubur, saya ingat kubur dia macam berbukit sikit. Semua salah pula rasanya kan. Siap sedap je. Dah sudah tu datang ahli keluarga seorang tepuk bahu saya. Assalamualaikum ustaz. Ustaz orang mana? Seorang Negeri Sembilan. Mana Seremban? Saya nak minta ustaz punya dia. Mula kata buat macam ni. Ustaz punya talqin bagus lah, berkesan kat jiwa. Ahli keluarga saya menangis biar ada orang rasa. Masa ayah hidup tak nak ni, dia jadi hero tu kan. Saya nak skrip talqin boleh tak? Tak ada pek nak tolong kan. Sebab saya pun reka tu kan. Tu mana talqin kan. Tidak terikat dengan buku talqin ya tuan-tuan. Kalau rasa nak baca, bacalah. Maknanya talqin juga ahli keluarga boleh buat. Tidak mengharapkan imam. Imam tak ada nak RM20, RM50, RM10 yang tuan ulur lepas talqin. Dia nak agak rehat sekali kan. Biar keluarga uruskan. Dia kalau tak boleh dia solatkan, tapi cuba kan imam kat situ, dia nak bagi peluang orang yang afdal ni. Maka sampai ke kubur tak ada masalah. Cuma kat kubur saya pesan kat imam, termasuk imam kat kampung saya. Imam ikut, alhamdulillah. Saya kata tahlil tak panjang-panjang sangat sebab malam kan ada tahlil lagi. Jadi buat yang ringkas. Jangan ikut yang macam dalam buku Yasin. Maknanya sampai kita baca Al-Fatihah 3 kul, kemudian kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab, baca ayatul kursi, terus la ilaha illallah. Kita tak baca yang Allahumma salli afdalla salatin ala. Bagus. Itu bila waktu banyak tempat selesa. Kan kita tak baca amanah Rasul, terus tahlil la ilaha illallah. Itu pun tak buat banyak sangat pun. Sebab orang tak tahan tunggu lama. Kita duduk bawah kanopi. Yang lain tu dah mula huru-hara dah. Yang lelaki ni mula dah duduk atas kubur bakar rokok.
Orang tahlil dia tergelak-gelak borak. Biasa jadi ni, dia borak sama dia, dah cerita bukan-bukan. Yang perempuan tak tahan panas, dia dah mula dah kibas-kibas kain tu. Tok Imam pun cici aman Rasul. Tak tahulah yukalifullah bagaimana semua. Nampak betis. Dia dah mula dah tarik kain parah atas betis kan. Tak jaga aurat semua tu orang perempuan. Kena jaga-jaga lagi kubur. Walaupun Nabi SAW menerangkan. Kemudian yang duduk kat kubur, aktiviti lain baca orang punya ni. Lama kubur ni dah. Itu buat lupa tu kata Imam Syafi'i kan. Baca tulisan kat tulisan. Lama mati dah. Hidup pokok atas kubur lah. Mesti orang yang bukan sebarang-sebarang ni. Padahal hari-hari siram. Apa kaitannya? Dah jadi baja dalam tu dah. Sebab tu orang tanam pokok duku, pokok cepedak kat kubur. Orang lama-lama cakap lah, tak betul pun. Dia kata sebab apa buah lebat banyak. Baja mayat. Orang dulu takut nak makan. Orang sekarang tak sempat tua, buah tu dah hilang. Mungkin PKP ni payah sikit lah kan? Asal ada bedal nangka kat tiang kubur, kat sudut kubur lantak rezeki, betul lah. Ada kaitan baja mayat ke tak baja mayat. Saya masa kecil-kecil orang yang paling laju ambil bola lansat dekat kubur. Wakaf. Atuk-atuk cakap siapa berani pergi ambil. Pedulikan hantu setan langsat. Tapi mak saya tak nak makan. Orang sekarang nak beli buah mahal kan. Kubur tak kubur, langsat, dukung. Tak sempat, aku hilang kan. Betul ya? Jadi saya nampak benda tu lah. Ini nak cerita kan bicara tentang kematian ni luas maksud tu. Tajuk tu sebelum saya habiskan hari ni dalam 5 ke 10 minit. Memang perempuan tak jaga aurat. Yang baca bertunisan ni sokok kita bercepatkan balik. Dan kena ingat, yang ni saya tekankan dalam dia 4 perkara kan. Mandikan, kapankan, semayangkan, dan kita dah masuk last ni, kuburkan dia, kebumikan dia. Ibu-ibu, bapa-bapa, orang perempuan yang paling kena jaga tak boleh pergi bini semati kan. Matinya lelaki tu keluar roh tubuh badan dia, maka bermulalah dia punya iddah. Ada orang ambil mudah, tapi ada orang saya respect. Saya pernah pergi orang meninggal, isteri si mati tidak berada di sisi jenazah si mati. Dia tidak mempamerkan diri di depan orang, dia duduk dalam bilik. Ini betul cara tu. Bila ada keluarga datang, baru dia anak dipanggil, keluar bilik, salam, peluk, takziah sikit, dia masuk balik dalam bilik. Dia baca Yasin dalam bilik. Bukan duduk tepi jenazah, orang lelaki tengok kita kadang-kadang dengan tak berstokin, dengan tampak lengan lah kan. Orang tengah sedih, sarung apa sempat rambut keluar, dengan tepi jenazah tak. Jaga kehormatan arwah suami. Jaga indah ini muah-muah tepi. Kat situ dah tak jaga adab lah. Saya pernah pergi rumah orang meninggal, isteri duduk dalam bilik. Itulah cara iddah. Dah mula iddah dia dah. Maka isteri si mati tak boleh pergi kubur. 5 masjid saya pergi, semua kata ustaz ini benda paling susah nak jelaskan pada orang kita. Pengerusi mengadu, imam mengadu, bilal mengadu, tak nak dengar. Tapi kena dengar tuan-tuan. Ini arahan, ini perintah dalam agama dari Allah Ta'ala dan juga Rasulnya SAW. Dia kata, nak buat macam mana wasiat suami? Wasiat yang tidak menepati syarat, bertembung dengan syarat, maka wasiat itu gugur. Islam tak benarkan dalam iddah keluar saja-saja pergi kubur, hantar kubur suami. Kalau suami wasiatkan berkali-kali pun, maka wasiat itu tidak terpakai. Cuba suami wasiatkan, kalau Dan mati, kau pakai gaun yang kau pakai malam-malam tidur warna merah berkilat tu, datang hantar Dan kat kubur. Sanggup ikut? Disebabkan suami punya wasiat. Kita pun tahu kan, tak betul dalam Islam ni, mana boleh pakai gaun tu. Itu cucu kan nak tengok gaun tu. Basuh pun sidai dalam bilik, yang orang Arab pakai tu ya? Bukan nak mengajar bapak-bapak, cuba beli hadiah tu hari jadi anniversary, hangat kembali. Orang dah kahwin boleh cakap lah kan, orang bujang kan dibayar kan. Orang Arab ada kedai jual, saya tak tipu tuan-tuan. Pergi Jordan sedia kan, ada kedai jual barang perempuan, dia jual baju tidur. Malas nak sebut nama je ni baju tu. Cari kan. Kalau suruh pakai tu, ibu-ibu takkan pakai, betul tak? Termasuklah saya bagi kias, orang perempuan pergi kubur ni memalukan suami dia, maka tak perlu ikut kan. Tapi orang ramai pergi sebab suami wasiatkan, pesan, hantar aku sampai kubur, tak payah. Tak boleh. Ada yang bagi alasan lagi, saya ni umur 69 ustaz, dah menipos dah, siapa nak pandang, kodot dah. Isunya bukan siapa yang nak pandang, isunya dalam Islam, wanita, minta maaf dengan izin, yang dah putus haid, dah menipos, tetap ada iddahnya. Stop. Orang perempuan yang putus haid, menipos, dia punya iddah kalau suami mati 4 bulan 10 hari.
Wanita yang menopause, suami ceraikan dia, iddahnya 3 bulan. Apa tak ada iddah? Lek dia. Tudung main balik-balik tu. Siapa nak tengok? Kau kata tak tengok. Yang bayar-bayar acik tengok. Selera Tapi bukan kes selera, maknanya Islam tak bagi kan. Yalah, duduklah di rumah. Ada yang minta diskaun tak? Saya bukannya empunya agama ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ustaz ada diskaun sikit tak? Duduk dalam kereta boleh tak? Apa tujuan keluar kan? Dia dalam iddah ni bukan mengurung wanita, tetapi tidak membenarkan wanita keluar tanpa urusan yang penting, urusan yang wajib ke atas hidupnya, macam bekerja. Tak boleh perempuan nak cuti 4 bulan 10 hari kerja kan. Kerja, pergi, tak ada borak-borak dengan kawan macam biasa, membawang, menga-menga. Tak ada, habis tutup file, balik. Kalau tak ada orang nak beli barang-barang, ajak anak ke teman. Kalau tak ada anak pun, singgah beli barang, bayar. Tak ada nak window shopping, balik. Dan pakaian bersolek, berhias tidak boleh macam mana ketika suami hidup. Ada orang tanya saya, bukankah Ustaz iddah ni untuk menyucikan rahim wanita daripada benih suami yang terdahulu, yang meninggal dunia? Itu salah satu sebab. Tujuan utamanya bukan sebab bersihkan rahim, sucikan rahim. Tujuannya menjaga nama baik, kehormatan suami yang telah meninggal dunia. Orang cakap suami tak pandai didik, sirik suami, susah dalam kubur, tak nak orang tohmah macam-macam. Berhias tak boleh, dia kena pakai, dia kena buat benda yang luar kebiasaan. Kalau dia suka bersolek, dia tak boleh bersolek. Kalau dia suka pakai warna merelit, orang utara cakap warna terang, dia kena pakai warna yang plain, hitam atau putih. Ini antara warna yang baik lah. Kalau dia suka upload gambar kat Facebook, tak boleh upload gambar. Itu namanya mendedahkan diri dia kan, jatuh fitnah. Ini hari ni meninggal, memang duduk rumah. Esok pagi tu selfie dalam rumah, dekat depan pintu bilik, lipstick merah torang, tudung Nalofa, Aryani, Merail, bawa eksklusif. Tidak menjaga kehormatan arwah suami, maka tak boleh. Tapi saya dapat satu soalan. Ketika di Pasir Panjang, last masjid, ada orang meninggal hari saya khusus jenazah. Isteri dia datang, dia kata mak mertua dia kata tak boleh hantar jenazah suami sampai masjid, kalau tak jatuh talak. Celah manalah talak, dah mati suami buat. Saya ni kena jawab spontan, orang dah mati mana ada talak. Oh. Saya kata jenazah dia bukan orang senang, rumah tak ada kawasan, jadi dia mandikan jenazah suaminya dekat masjid. Saya kata ada anak tak mahram, ada anak lelaki, anak perempuan teman, tak apa. Yang ni bukan pergi kubur, pergi ke masjid sebab mandi di masjid, dia nak mandikan untuk kali terakhir, penghormatan terakhir. Sampai takat tu je yang boleh ringan pun. Mana dia pergi mandikan jenazah suami, hikmat, tengok, selesai dia kena patah balik ke rumah. Walaupun kubur sebelah masjid tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Okey, akak tu terima, okey. Janganlah tentulah. Dia kata mak tua dia apa? Dia kata jangan kau pergi hantar jenazah suami kau sampai masjid, maka jatuh talak. Siapa pula nak talak ni? Talak untuk yang hidup kepada yang hidup. Betul? Mampu ya kata. Sebab tu kena tahu kan, jangan hidup dalam kekeliruan ya. Sekali lagi insya-Allah. Jadi benda tu kena tahulah. Dulu orang guna alasan menopause. Tidak. Ada orang guna alasan tak apa dia kuat. Saya ni wanita yang kuat Ustaz. Saya tak sedih suami meninggal. Cih, muka ketat dia cakap kan. Sampai kubur, tidur sebantal tuan-tuan. Tidur sebantal cik adik kan. Tidur sebantal. Lagu Ahmad Jaiz tu kan? Budi setahun segunung intan ni. Tidur sebantal, kongsi pinggan, kongsi cawan. Hidup 30 tahun, 40 tahun. Nampak jenazah masuk dalam liang lahat, nak kena timbung ke tanah, mustahil tak lembik kaki tuan-tuan. Ibu-ibu, betul tak? Dah saya dah nampak dah orang yang gila-gila ni. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, ahli keluarga, orang terdekat. Nak pergi juga, kata suaminya ada pesan. Ada pula menyokong kalangan perempuan kalau bab sepakat nombor satu lah. Kau tak dengar cakap Rehan tu. Dia tak tahu arwah punya hajat, dia kata. Pergi juga, kau pergilah. Aku diam je. Betul. Anak tak sedih macam mana mak. Adik-beradik arwah tidak sedih seperti isterinya, walaupun adik-beradik sama membesar. Ini tidur sekali, mencuci berak arwah kalau arwah ni sakit. Dia mula-mula okey, tak adalah pimpin sangat. Sampai kat kubur, angkat penutup yang pengusung tu. Bila angkat dia jenazah tu, dia nak cium last, kata kan, dia dah mula dah. Kemudian masa nak masuk liang lahat, dia dah pingsan sekali dah. Angkat balik, okey balik. Masa nak timbul tanah tu kan, dah hilang di mata dia. Dia tahu dia takkan jumpa lagi dah. Lembik, masa tu lah tersingkap lengan baju, tersingkap kain, terabu tudung. Kita tak boleh macam tu. Itu yang kita tak nak. Kesan dia tu macam tu. Kan orang tak patut nampak. Orang Yahudi Nasrani siap koyak-koyak baju, orang perempuan free show pula kat situ. Itu kita tak nak. Tapi Nabi SAW tidak melarang orang meninggal sedih, menangis. Ada dalam satu riwayat Ibnu Majah, silap saya, daripada Al-Bara, Anil Bara, dari Bara
radhiyallahu an, dia kata dia pernah nampak Nabi SAW menangis dekat tepi kubur seseorang ni, sahabat ni, sampai basah tanah. Kalau basah tanah maknanya air mata banyak, maknanya tak ada masalah pun, sedih nangis ni. Kemudian Nabi kata apa? Kita semua akan menghadapi seperti, ya ikhwani, wahai saudaraku, kita semua akan menghadapi seperti mana arwah ni hadapi. Fa'iddu, kata Nabi bahasa Arab, maka bersedialah. Nabi menangis sebab mengenangkan takutnya nak menghadapi soal jawab dalam kubur, nak menghadap Allah Ta'ala ni. Maka menangis sebab meninggal dunia ni fitrah, mati mesti sedih. Tak ada orang mati gelak lah. Tak ada. Kalau gelak lagi kau hajar lagi, gila namanya. Menangis. Yang tak, Islam tak benarkan menangis sampai lajak jadi merintih, koyak baju. Orang Yahudi Nasrani, Nabi sebut hadis, pukul anggota badan sendiri. Itu kita tak nak. Tapi sedih, nangis terkawal, nangis. Jangan pergi tempik orang. Saya geram betul. Saya mak saya meninggal 4 bulan 2 tu, nak cium jenazah. Ini lagi satu ketika bab kapan. Kalau muka dah tutup, dah ikat, nak cium ada orang sampai lambat, masih tak angkat lagi dalam pergi ke kubur, boleh cium tak ibu-ibu? Buka je lah, tak ada masalah pun. Dia takut kau nampak putih ke? Saya dekat bawah menguruskan orang yang datang ziarah, orang takziah, orang kereta jenazah. Saya lambat, jenazah dekat serambi rumah dah kapan, semua dah cium, dah ikat. Ayah saya pun dah cium, saya yang seorang tak cium lagi. Keluarga terdekat, anak buah dia, ni adik perempuan ayah saya, dah tutup. Bini saya telefon bertalu-talu miss call, cepat naik, jenazah dah tutup, abang tak cium lagi. Relax lah. Abang kata relax lah bro, relax. Ada lagi kat atas jenazah, saya berjalan. Makcik-makcik yang orang masjid urus jenazah, dia pandang saya. Dia kenal saya lah, memang saya mengajar ada orang pun kelas-kelas bulanan. Dia pandang, Ustaz tak cium lagi? Tak, dah tutup. Kalau benda tutup, buka. Benda buka, tutup. Si fan ni senang. Tak apa ke Ustaz? Ni saya nak ajar ni, saya kata. Jenazah kalau dah tutup ni, boleh nak ghostan balik, buka. Melainkan dah timbus tanah, separuh datang dari keluarga nak bawa balik keluar, tak boleh. Kan? Kalau masuk liang lahat, habis lah. Kat atas rumah lagi, buka. Dia takut-takut, dia macam kena mati ni. Buka, cium. Nak 10 kali buka katuk tak apa. Nak cium, betul tak? Lepas tu nak cium tu sesemak pula. Ada yang belakang, air mata. Siap kau. Kan saya banyak orang meninggal, saya tak nak tambahkan jenazah lagi, saya kata. Dengan takut saya azan kat telinga, tambah jenazah lagi kan. Air mata kena jenazah tak ada masalah pun. Saya kata sedih, nangis tu fitrah. Cuma kita jangan, saya ni pandang jauh tau. Saya kata mungkin orang dulu-dulu dia berseni cara nak larang daripada merintih lebih-lebih. Dia kata nangis nanti air mata menyakiti dia jenazah, tapi dari segi dalil dia tak adalah, dalam syarak tak adalah. Maka setakat terkena sikit jenazah tu tak apalah. Bukannya dia ada tacap-tacap cair mekat pun tak ada. Kan? Ini mampu pula nak tahan air mata. La ilaha illallah. Baik saya pakai Google, air bertakung dalam tu saya boleh cium lama-lama. Air mata benda tu boleh tahan tuan-tuan. Islam taklah sempit macam tu. Air mata, saya dengar belakang tu. Aku aim je kau. Siap kau. Aku aim ni. Bukan dendam, aku aim kata. Tak tahu jangan buat pandai kan. Ciumlah jenazah, cium. Isteri nak cium suami, ada yang takut. Suami dan isteri takut batal wuduk. Orang mati punya wuduk tak ada hukum batal lagi dah. 10 kali, 1000 kali bini cium tak batal. Sebab wuduk itu syarat sunnah sebagai dia tanda dia seorang Muslim. Tak kira lah dia solat tak solat masih hidup, tanda dia tutup hidupnya dengan wuduk. Tak ada batal tak batal lah. Dia tak kontut dah. Dia tak buang air lah. Ada kes lepas mandi jenazah, ada kekotoran belakang, dia dah wuduk jenazah, dia nak suruh wuduk balik. Itu salah. Just bersih aja, dah wuduk lah. Kerana ada kekotoran lagi belakang, bila balik kan tak pasal. Tepat tu air bertakung air dia. Itu pula masalahnya. Bab cium masalah. Ya Allah, patutlah orang takut nak pergi urus jenazah. Banyak benar mata larangnya. Baik pakai Google saya kata. Tapi saya tak cakap masa tu lah, tengah sedih. Saya pun kena air mata dekat pipi maksud saya, dahi dia kan. Saya cium dia, saya rapat dengan dia. Macam anggap macam mak saudara, mak. Meninggal pula tak sakit. Saya pula yang mengangkat dia ketika dia sakratul maut, letak atas tilam. Dia kena kat kerusi. Tiba-tiba je melentok kat dinding. Dia kembung perut dia, asbab dia. Kan? Orang tak bagi cium, tak nak buka, memang siap dah kau. Saya kata takut bertambah lagi kain kapan sebelahnya lagi. Kata. Jangan buat benda tidak-tidak lah kan. Jadi tak ada masalah ibu-ibu, buatlah, pergilah kan, apa namanya, ciumlah. Cuma orang perempuan itulah, isteri arwah jaga kan, 4 bulan 10 hari lah, menipos. Kemudian jaga adab-adabnya. Pakaian tidak semestinya hitam, tapi yang tidak menyelah kan. Walaupun warna macam kelabu pun warna suram dia pakailah kan.
Ini mampu pula nak beli baju baru sebelum jumpa. Anak dara dia belikan baju baru mak dia untuk berkabung, untuk beriddah. Mak baju untuk iddah, mak dia tipu ya. Kalau ada 3 baju hitam, basuh gila-gila dia kan. Mana baju hitam kan, yang bukan menyelah lah. Kalau hitam banyak manik-manik pun dah bayar pun tak boleh juga kan. Pakai tudung, tak payah tacap-tacap. Ada yang pakai purdah kan, dia pakai purdah tak nak nampak muka. Sebab bila orang yang nak kat kita ni, suami kita meninggal, dia aim kita, tak maaf dia kata. Ada kisah tu kan. Belum Papua dia dah hantar dulu rombongan. Sabarlah bang, 4 bulan 10 hari. Sabar bro, kata. Takut 2 bulan dah kiok, kata. Kan? Itulah nak jaga kan. Nak jaga kehormatan arwah suami. Suaminya orang baik-baik. Kalau bini buat perangai tak kemalu arwah suaminya orang baik-baik. Orangnya orang alim, orangnya bagus. Sebab tu letakkan tempoh iddah. Orang lelaki pun ada iddah. Kalau dia kahwin 4, diceraikan bini dia seorang, talak raj'i ataupun talak 1 atau talak 2, maka dia kena tunggu selesai bini dia punya iddah, dah terbubar kahwinan dia, baru boleh kahwin lagi seorang. Jangan tak menyompek. Takut nikah baru nak isi kosong tu, tiba-tiba sayang pula balik rumah bersama ni maknanya rujuk, maka bini baru tu tidak terpakai, tidak sah. Jangan tak sabar nak isi kota dia. Tapi cerita je lah kan. Kita kota yang kosong pun jangan cakap isi. Berambut tak tengok. Jangan cakap isi, tak tengok pun. Kalau tengok kena. Kan? Sebut nombor pun hati-hati. Saya tak suka abang sebut nombor 4 ni. La ilaha illallah. Saya tak suka nombor 4. Tak suka nombor tak apa, jangan tak suka benda tu. Benda tu ada dalam syarak tapi ada garis panduan dia kan. Sebab baru ni kan ada seorang orang Kedah yang bini pertama dia hantar nak nikah kedua tu kan. Saya tengok terlalu ramai orang yang tak berjaga lidah dan tangan dia. Sebab bila dia hina itu ayat Quran tu pasal kahwin poligami tu, maknanya dia dibenci hukum. Dan aku benci ni, benci hukum. Hukum tu betul, tapi yang tak betul orang yang nak cuba buat benda tu kan, dia tak ikut garis panduan yang betul. Dan jaga adab kita tu, pegangan kita tu kan. Jadi itulah ibu-ibu bapa-bapa, tak susah pun. Dah tanam dah selesai. Tak perlu kubur mahal. Amalan itu yang kena jaga untuk arwah, jangan berhenti kan. Jadi ibu-ibu, maka kita jagalah ya. Maka kita dah tahu kita tak ikut dengan orang-orang yang degil ya. Memang degil. Dia nak pergi juga ke kubur pengsan, dia kata arwah punya niat lah, apa benda lah, tidak. Maka itulah yang Islam menggariskan, saya menyampaikan. Jadi itulah bicara kematian kita, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan. Jadi bersedialah. Orang lelaki saya lupa tambah, ini kita punyalah. Mana boleh lelaki tewas kan, paling kurang seri, betul tak? Orang perempuan dah seronok tadi, dah kena tadi, dah gelak kawan. Saya tanya Qadi Polisen, Ustaz Syafi'i, pegawai agama. Kata Ustaz, saya ni tak tahu, tapi saya belajar, saya tak berani nak cakap selalu. Saya kata orang lelaki ni, ada tak hukum dalil mengatakan bini meninggal, kubur masih merah, tak boleh kahwin? Tak ada dalil Ustaz. Tak ada dalil. Golak bapak-bapak ya. Cuma adab kita dengan keluarga mentua kita, dengan adik-adik dalam keadaan sedih. Tapi kalau jadi, tak boleh kita marah. Sebab Ustaz Syafi'i cerita, Qadi, pernah ada satu keluarga ni, anak dalam 6-7 orang batang komplain kat dia, nak bawa heret bapak dia sekali. Dia kata bapak dia buat salah sebab ibu baru meninggal, dah nikah baru, dia nak boykot bapak dia sampai macam tu sekali. Ustaz ni sebagai Qadi, dia kata, dia tanya setiap seorang, korang 7 orang ni, 6 orang ni, boleh tak gilirkan hari-hari, pastikan ada yang tunggu bapak kau daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik, ganti shift baru esok. Tak boleh kejap-kejap, balik tinggi jauh-jauh, tak boleh. Tak ada seorang yang boleh jawab. Boleh, saya outstation, saya suami tak benarkan. Tengok, kau pernah tengok tak berita-berita, dia kata kan, orang yang tinggal seorang-seorang kan, anak jauh, dah 3 hari seminggu mati, dah mereput jumpa dekat rumah. Kita tak nak jadi macam tu lah, dia seorang-seorang. Sebab tu dia nak nikah, bapak dia nikah, dia benci mak tiri dia semua kau. Bapak Ustaz kata itu jawapannya. Tak boleh dia perlukan teman bercakap, sekarang dia seorang-seorang kan, kok jatuh dalam rumah, dia tak sihat, nak pimpin pergi bilik air, picit belakang, pergi masjid, nak pimpin tangan, pimpin masuk kereta kan, semua nak berpimpin je lah kan. Itu diperlukan. Maka nampak kat situ jawapan. Tak salah, tapi ada adabnya lah. Jangan malam lepas tahlil dia panggil anak-anak, ayah sebenarnya dah nampak berkenan masa tahlil tadi. Makcik lehat telak 2 rumah tu, lama kosong dah. Dia sebabkan mak kau dulu garang ayah. Ayah tak boleh buat apa lah. Walaupun ayah garang, dia lebih garang lagi. Tak boleh lah macam tu. Maknanya sabar sebulan kan. Ada yang sebulan tak okey tu. Tak kira kubur, bukan ukuran kubur basah merah kita. Tak ada hukumnya lelaki tak ada iddah kan. Ada orang ingat macam tu.
Nombor 2, last kali pasal kubur kedalaman. Kita memang gali 7 kaki, betul tak? Tapi kalau tiba-tiba tanah mesti kerah dapat 6 kaki lebih, kurang 2-3 inci. Jangan pula kita ni mentang-mentang kerja engineer, arkitek, bawa tali tip, aku gali balik 4 inci tak cukup, lebih kurang lah. Dia sebenarnya tak ada meletakkan ukuran tepat, tapi lubang ni kedalaman sehingga mustahil digali oleh haiwan-haiwan pemangsa, haiwan buas. 4 kaki ke atas pun okey lah. Tapi kita ni bagus buat dalam. Ada ketika kerah tuan-tuan, sampai kena siram air. Janganlah kata balasan arwah, memang musim panas kan. Kadang-kadang kurang diorang tu buat sikit, tapi dah nampak dalam diorang jalan terus, asalkan boleh tanam. Partikular sangat, ukur sangat, kurang 4 inci kali lagi tak kan. Dia macam itulah ceritanya kan. Maknanya saya ni adil lah. Laki saya ceritakan, perempuan saya ceritakan ya. Perempuan syok tadi dia gelak, jangan pun dia gelak juga, mana okey tu ya. Tapi balik kan dia suruh macam ni pada muka. Awak janji dengan saya dah kena lah. Saya mati, jangan kahwin lain. Kadang kalau tak jawab, kono. Jawab yang betul-betul, kono. Terpaksalah jawab yang selamat. Wallahu a'lam. Kono cubit sikit pun tak apalah. Wallahu a'lam. Sebab dia ikut keperluan semasa ya? Keperluan semasa tu itulah sedikit ya bicara kematian. Tak maaf lah, tapi itulah saya nak kongsikan bila pengalaman yang maka ibu-ibu, bapa-bapa ada kursus jenazah, pergi ya, berlatih. Ada ilmu, amalkan. Maka amalkan, kita bersedia. Hari ni kawan kita mungkin satu hari pasangan kita, anak beranak kita meninggal, kita yang jadi tulang belakang menguruskan jenazah sebagai bakti terakhir di dunia. Tapi bakti kita dengan dia di alam kubur sampai kita sendiri pun mati. Doa jariah untuk dia. Segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu dari Allah Ta'ala disebabkan kelemahan saya sendiri. Ampun maaf dari saya kalau ada terkasar bahasa, tergurau yang pelik-pelik ibu-ibu. Sekadar nak bagi faham ya, itulah situasi realiti pengkebumian ataupun kematian bila terjadi di Malaysia. Jangan takut dengan kematian, takut kalau kita tidak sempat bersedia untuk menghadapi kematian ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.